Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam satu lagi sesi penerangan khas exam di mana pada kali ini saya akan menerangkan mengenai ujian psikometrik untuk penolong pegawai tadbir grade S29. Okay, tahniah saya ucapkan kepada anda yang terpilih untuk menduduki ujian pada kali ini. So, gunakan kesempatan kali ini untuk buat persiapan exam dengan baik. Okay, jangan risau, saya akan bantu anda. Okay, walaupun ujian psikometrik ini ujian yang susah, okay, susah, memang susah. Kalau anda tidak buat persediaan dengan rapi, jangan risau, saya di sini akan membantu anda semua untuk buat persiapan dengan terbaik sekali. Okay, tonton video ini sampai habis, jangan skip dan sebagainya, kerana ada banyak info yang akan saya kongsikan kepada korang semua. Okay, alright. So, jom tanpa menekan masa, saya dedahkan mengenai apakah persiapan exam yang terbaik untuk ujian psikometrik untuk penolong pegawai tadbir grade S29. Okey, penolong pegawai tadbir grade S29. Okey, terlebih dahulu, sebelum saya teruskan mengenai apakah persiapan yang terbaik, saya nak korang baca ini dulu. Okey, macam ini. Okey, deskripsi tugas. Bertanggungjawab menguruskan kerja-kerja yang berkaitan pengurusan kewangan, perolehan bekalan dan pembangunan, pengurusan perkhidmatan personal, pengurusan pentadbiran pejabat, pengurusan majlis rasmi, mengendalikan urusan konsular dan penguatkuasaan undang-undang. Okay, so basically inilah skop tugas ataupun deskripsi tugas seorang penolong pegawai tadbir grade S29. Okay, ini saya ambil daripada laman web SPA. Inilah tugas rasmi adalah seorang penolong pegawai tadbir grade S29. Okay, kenapa saya tekankan korang faham skop tugas ini? Ini penting penting untuk korang merancang bagaimana menjawab dalam ujian psikometrik ini. Seperti yang saya beritahu di awal tadi, ujian psikometrik ini adalah ujian yang paling susah. Okey, paling susah kalau korang tak faham apakah cara menjawab yang sebenar. Ramai yang cakap, oh, psikometrik ini hanya pilih yang positif sahaja, apakah yang negatif. Okey, sebenarnya tidak bukan semua kena jawab yang positif dan bukan semua kena jawab yang negatif. Okey, slide selepas ni saya tunjukkan kenapa. Alright, okey, seterusnya. Okey, dalam kesemua ujian psikometrik di bawah kendalian SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dia terpecah ataupun terdiri daripada 5 teras utama ujian ini. Okay, 5 teras utama ini, iaitu disiplin, kemahiran komunikasi, kebolehan kerjasama, emosi dan cara berfikir, dan ciri kepimpinan. Okey, kesemua 100 lebih soalan itu dia terpecah kepada 5 teras ini. Okey, so kalau macam tu, apa yang membezakan setiap jawatan? Okey, so apa yang membezakan antara setiap jawatan dalam SPA ini adalah teras yang mana nak kena fokus. Okay, sebab setiap jawatan ni, accountant ke, immigration ke, JPJ ke dan sebagainya tu, dia dibezakan mengikut teras yang hendak kena fokus. Okay, so untuk penolong pegawai tadbir ini, korang kena fokus kepada 3. Okay, 3 teras ini. Okay, iaitu teras kerjasama, teras komunikasi dan teras disiplin. Ulang balik, teras kerjasama, komunikasi dan disiplin. Ini adalah berdasarkan kepada ini. Deskripsi tugas penolong pegawai tadbir. Okey, so faham So bila nampak soalan tentang kerjasama, tentang komunikasi, tentang disiplin, berikan yang positif. Positif macam mana tuan? Positif ini bermaksud kalau statement dalam soalan tu adalah statement yang positif. Okey, berikan jawapan yang menyokong ataupun bersetuju dengan statement tersebut. Biasanya sangat setujulah, SS kan. Tetapi kalau statement tersebut
adalah statement yang negatif. Okey, korang kena memberikan jawapan yang negatif. Okey, untuk 3 trust ini: kerjasama, komunikasi dan disiplin. Clear? Boleh faham tak? Okey, kalau kurang faham, nanti boleh terus tanya di ruangan komen. Okey, clear Alright, seterusnya. Ya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Tips menjawab. Okay, dalam video ini biasanya saya akan kongsikan tips, kan? So hari ini saya akan kongsikan 2 tips untuk korang buat persediaan. Okay, tips yang pertama ini. Jangan jawab tidak pasti ataupun sederhana. Okay, jangan jawab tidak pasti ataupun sederhana. So bagi yang korang dah pernah menjawab ujian psikometrik ini, tentu korang dah biasa melihat jawapan ataupun pilihan jawapan yang diberikan. Tetapi bagi korang yang kali pertama dipanggil untuk menduduki ujian psikometrik ini, untuk bertanda, biasanya dalam psikometrik ini dia diberikan 4 pilihan jawapan. Biasanya A sangat tidak setuju, B tidak setuju, C setuju dan D sangat setuju. Okay, so bila diberi pilihan jawapan macam ni, pilih jawapan yang ada perkataan sangat. Okay, pilih jawapan yang ada perkataan sangat. Jangan pilih yang di tengah-tengah, kerana itu menunjukkan korang ni seorang yang tidak berapa yakin, yang seorang yang lalang. Boleh ditiup ke kiri, boleh ditiup ke kanan. Okay, so pastikan pilih jawapan yang ada perkataan sangat tu. Dan satu lagi, tadi saya lupa mention, dalam psikometrik ini dia tidak ada pilihan jawapan betul ataupun salah. Okay, tidak ada. Kesemua jawapan yang korang berikan tu adalah betul. Inilah kerana dalam psikometrik ini dia adalah ujian berbentuk profiling. Dia nak faham apakah sikap sebenar korang. Okay, so korang kena berikan yang paling positif, paling tinggi kepada 3 teras tadi yang saya mention tadi. Kalau betul-betul hendak lulus dalam psikometrik penolong pegawai tadbir ini. Okey? Ini 3 teras ini berikan yang positif untuk kerjasama, komunikasi dan disiplin. Manakala kalau untuk yang kepimpinan dan juga emosi ni, boleh berikan jawapan yang lain. Tak ada masalah. Okey? So itu cara SPA menentukan korang ni lulus ataupun gagal, ataupun dalam bahasa yang lebih tepat, layak ataupun tak layak. Okey, sebab dia nak cari mereka yang mempunyai ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi seorang penolong pegawai tadbir. Okey, seterusnya, tips yang kedua. Hati-hati dengan soalan yang berulang. Okey. Dalam psikometrik ini ada lebih daripada 100 lebih soalan. So tentu akan ada soalan yang berulang tentang 3 perkara ini. Okey, tentang kerjasama, tentang komunikasi dan juga tentang disiplin. Sebab dia nak betul-betul betul-betul confirm yang korang positif untuk kerjasama, positif untuk komunikasi dan juga positif untuk disiplin. Okey, so hati-hati dengan soalan berulang. Okey, dan kemudian ada yang tanya juga. Dan kemudian ada pula yang tanya saya, "Tuan, macam mana saya nak jadi jujur? Sebab ada 100 lebih soalan." So jawapan saya adalah korang kena buat banyak latihan. Okey, cuba cari seberapa banyak contoh soalan yang boleh dan buat latihan. Kerana semakin banyak korang buat latihan, korang akan nampak pattern soalan tu. Okey, maksud saya pattern ini. Pattern soalan kerjasama, pattern soalan komunikasi dan juga pattern soalan disiplin. Kalau korang tak biasa jawab, tak biasa tengok
soalan psikometrik ini, korang akan macam lost. Korang akan rasa, ini soalan tentang disiplin ke? Ini soalan tentang kepimpinan ke? Ini soalan tentang emosi ke? So sebab dia punya soalan tu memang kadang-kadang kalau baca baik kali dia rasa dia macam confused, menyebabkan korang keliru macam mana nak buat pilihan jawapan. Okay? Jadi pastikan buat latihan yang banyak. Cuba cari seberapa banyak set soalan psikometrik yang boleh dan buat latihan. Okay? Clear? Kalau korang masih kurang faham, boleh terus tanya di ruangan komen di bawah video ini. Contoh soalan. Okay. Tadi saya berikan korang kena fokus dekat 3 task kan? Dekat komunikasi, kerjasama dan disiplin. Sini saya tunjukkan contoh soalan komunikasi. Okay. Saya menyuarakan pendapat sama ada diterima ataupun tidak. Okey, kalau korang tak tahu korang saya tak letak apakah skop soalan ini, korang boleh agak tak soalan ni adalah soalan komunikasi ataupun soalan tentang kepimpinan. Okey. So sebab tu semakin banyak korang buat latihan, korang akan nampak dia punya pattern tu. Macam mana pattern soalan kepimpinan, macam mana pattern soalan komunikasi. So ini adalah contoh pun pattern soalan komunikasi. So untuk komunikasi ini, untuk jawatan penolong pegawai tadbir, korang kena berikan yang positif untuk komunikasi. Okay. So saya menyuarakan pendapat sama ada diterima ataupun tidak. Ini adalah satu statement yang positif. Sebab korang boleh bercakap, boleh menerangkan korang punya pendapat kepada orang lain. Okay, so jawapan yang paling tepat untuk jawatan penolong pegawai tadbir adalah A, sangat kerap. Okay, A, sangat kerap. Okay, seterusnya. Ini pula contoh soalan dalam teras kerjasama. Okay, saya boleh menyesuaikan diri dengan orang yang tidak sehaluan dengan saya. So ini adalah contoh soalan kerjasama. Okay, so kena berikan jawapan yang positif. Bila korang boleh macam bekerjasama dengan mana-mana orang walaupun orang tu tidak sehaluan. So kena berikan jawapan A. Okay, sangat setuju. Clear? Boleh faham tak setakat ni? Okay, seterusnya. Contoh soalan teras disiplin. Okay, saya akan memberhentikan kenderaan di lampu syarat merah walaupun ketika itu waktu tengah malam yang tiada kenderaan lain pun di atas jalan. Okay, ini memang confirm soalan disiplin, kan? Korang pernah buat macam ni tak? Pernah tak korang langgar lampu merah? Masa tu tengah malam, tak ada orang. Okay, so kena berikan jawapan A, sangat kerap, untuk menunjukkan korang ni seorang yang sentiasa berdisiplin. Okay, so inilah contoh, 3 contoh soalan untuk komunikasi, kerjasama dan juga disiplin. Untuk korang nampak macam mana bentuk soalan dalam teras yang korang kena fokus ini. Okay, dan sekiranya korang perlukan lebih banyak contoh soalan lengkap dengan jawapan, lengkap dengan penerangannya, saya amat-amat recommend anda untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik ini. Okay, inilah versi yang terbaru, versi 2024, yang di mana dalam buku ini saya yang tulis sendiri. Okay, rujukan ini adalah bentuk e-book di mana korang akan dapat link download selepas dapatkan nanti. Okay, so terus pergi ke link ini www.ujianpsikometrikonline.com kerana dalam rujukan ini, dalam e-book ini mengandungi 200 contoh soalan psikometrik lengkap dengan jawapan, lengkap dengan kenapa jawapan dia A, kenapa jawapan dia B, kenapa jawapan dia C. Okay, link ini korang boleh klik di ruangan description video ini ataupun di ruangan komen di bawah
video ini. Okay, terus klik link tersebut untuk dapatkan rujukan ini sekarang. Okay, jelas? Saya harap korang dah jelas macam mana persediaan yang korang boleh lakukan untuk lulus dalam ujian psikometrik penolong pegawai tadbir ini. Okay, so kepada anda yang betul-betul serius, betul-betul nak lulus, dah pergi exam banyak kali tapi masih gagal, saya amat-amat recommend anda untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik ini untuk korang buat latihan bermula sekarang. Okay, rujukan ini adalah bentuk e-book, bentuk elektronik, soft copy. So korang tak perlu nak tunggu postage. Korang beli sekarang, korang akan dapat link tu sekarang juga. Link download sekarang juga. Okay, alright. So jumpa lagi. Good luck dalam exam korang. Dan pastikan kalau betul-betul serius, dapatkan rujukan ini sekarang untuk korang buat latihan. Klik link di bawah video ini. Okay, jumpa lagi dan Assalamualaikum.